Saya akan mulalah dia ni. Okey. So kalau ada soalan tanya Okey, Assalamualaikum. Hari ni kita akan sambung bab 6. Bawah tajuk asid, base dan garam. Okey, so hari ni kita nak tengok kepada 3 benda. Tengok 2 benda sahaja hari ni. Okey, yang pertama nak tengok 6.3 kekuatan asid dan alkali. Yang kedua 6.4 sifat-sifat kimia asid dan alkali. Sepatutnya sifat kimia ni kita buat kat dalam makmal lah. Tapi tak nampak lagi gaya kamu nak sambung sekolah. Nanti lepas ni kita akan buat kemudian. Okey. Okay, so tengok standard pembelajaran ada 2, 6.3 dengan 6.4. 6.3 ni kekuatan asid alkali ada 2 saja. Okay, yang pertama mendefinisikan asid kuat, asid lemah, alkali kuat dan alkali lemah. Yang kedua menerangkan kekuatan asid dan alkali berdasarkan darjah pencairan di dalam air. Okey. Sifat-sifat asid ni ada banyak. So yang pertama nak merumuskan sifat kimia asid dengan menjalankan eksperimen tindak balas antara asid dan base, asid dan logam reaktif, asid dan logam karbonat. Okay, tindak balas ni kamu kena ingat lah. Okay, tindak balas ni memang kamu kena ingat nanti. Kita ingat pun tak apalah, nanti dia akan ada soalan so kamu kena tahu apa hasilnya. Okay, sama juga yang ni. 6.2 merumuskan sifat kimia alkali dengan menjalankan tindak balas antara alkali dengan asid, alkali dengan ion logam dan alkali dengan garam amonium. Okay, sama juga yang ni. Okay, biasanya asid lagi banyak soalan banding pada alkali lah. Okay, kita tengok yang pertama kekuatan asid dan alkali. Okay, cuba tengok sini. Perbezaan dan persamaan. Persamaan dan perbezaan antara dua asid. Okay, so kat sini ada 2 asid etanoik dan asid hidroklorik. Okay, dia tanya kat sini. Bolehkah anda menyatakan persamaan antara atau perbezaan antara 2 asid ni? So dua-dua nampak warna larutan warna putih. Okay, so dia kata cikgu kedua-dua asid adalah asid monopotik. So H dia ada 1. Okay, ion hidrogen H+ terhasil apabila asid dilarutkan di dalam air. Okay, HCl adalah asid kuat dan asid etanoik adalah asid lemah. Ini pengetahuan kamu yang sedia ada lah. So HCl asid kuat, asid etanoik adalah asid lemah. Okay, ni kita dah belajar untuk pengiraan pH. Okay, tajuk yang lepas. Okay, so kita tengok pula macam mana nak tahu dia asid kuat atau asid lemah. Okay. Okay, asid kuat dan asid lemah. Okay, yang pertama, asid kuat, kekuatan asid bergantung kepada darjah penceraian atau pengionan asid di dalam air. So, kena ada air lah baru dia boleh tunjukkan sifat dia. Okay, yang kedua, asid kuat iaitu merupakan asid yang mengion lengkap. Ayat ni memang kena ingat lah. Asid kuat adalah asid yang mengion lengkap di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Okay, ini maksud asid kuat. Okay, darjah pengionan asid kuat adalah dalam air adalah tinggi. Okay. Apa itu asid lemah? Asid lemah adalah asid yang mengion separa di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Okey, mesti ada perkataan ni, kepekatan. Mesti ada perkataan kepekatan mengion separa, mesti ada dalam air. 3 poin tu. Asid kuat pula sama juga, mesti mengion lengkap di dalam air, kepekatan ion hidrogen tinggi. Okay, poin tu mesti ada 3 lah untuk terangkan apa itu asid, apa itu asid kuat dan asid lemah. Okay, seterusnya tengok contoh asid kuat. Okay, contoh asid kuat kat sini kita tengok asid hidroklorik. Okay, pertama sekali tengok asid hidroklorik. Asid hidroklorik ni adalah asid kuat kerana semua molekul hidrogen klorida
yang larut di dalam air mengion lengkap kepada ion hidrogen dan ion klorida. Okey, tidak ada sebarang molekul hidrogen klorida wujud dalam larutan. So, semua akan mengion. Kepekatan ion hidrogen adalah sama dengan kepekatan asid hidroklorik. Okey, persamaan ion. So, kita tengok dekat sini. HCl menghasilkan H plus dengan Cl minus. Okey, so apa yang berlaku sebenarnya? Asal daripada hidrogen klorida, gas hidrogen klorida, kita alirkan ke dalam air. Hidrogen klorida dalam bentuk molekul. Kita alirkan ke dalam air, so dia akan pisahkan ion hidrogen dengan ion klorida. Semua akan terpisah. Okay, contoh asid kuat lain adalah asid nitrik dan asid sulfurik. Tengok asid nitrik, macam mana persamaan dia? Okay, saya tulis kat sini. HNO3 akan menghasilkan H plus tambah NO3 negatif. So, samalah. So, dia mengion. Kalau kita tanya apa itu asid nitrik. Asid nitrik adalah asid kuat yang mengion dengan lengkap dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen dan ion nitrat. Okey, so ion hidrogen dia adalah tinggi. Okey, asid sulfurik pula bila dia mengion, okey, H2SO4 mengion akan jadi H plus tambah SO4 2 negatif. So ini akan letak 2 lah untuk seimbangkan. Okay, asid nitrik monopotik, HCl pun monopotik, tapi asid sulfurik adalah dipotik, 2 ion hidrogen. Okay. Kita tengok pula seterusnya. Apa itu? Asid lemah. Okay, samalah. Asid lemah adalah contoh kat sini asid etanoik. Asid lemah kerana molekul asid etanoik CH3COOH yang larut di dalam air telah mengion separa kepada ion hidrogen dan ion etanoik. Okey, ion ini boleh bergabung semula. Okey, dia akan bergabung semula membentuk molekul etanoik. Okay, kepekatan ion hidrogen adalah rendah daripada kepekatan asid. Tadi dia sama sebab dia pisahkan semua. Jadi kepekatan yang samalah. Kita tengok persamaan dia. So bila persamaan dia, kita akan tulis anak panah berbalik. Maksudnya ion ni boleh balik kepada molekul. Okay, macam mana nak tahu dia punya kepekatan? Okay, tengok dekat sini. Darjah penceraian molekul asid etanoik adalah 1.5%. Dikatakan dalam tu ada 100 molekul. Okey, 100 molekul asid etanoik. Hanya satu sahaja akan jadi H plus dengan CH3CO minus. Satu sahaja yang akan terpisah. 99 lagi masih kekal dalam bentuk molekul. Sebab tu kepekatan ion hidrogen dia adalah rendah. Okay, tengok macam mana dalam bentuk ni. Okay, kita tengok dekat sini. So, asid etanoik glasial ni dalam bentuk larutan. Okay, so kita masukkan air. Glasial maksudnya tidak ada air. Dia cuma larutan tapi tidak ada air. Okay, macam dia lebur sahajalah. Okay, asid etanoik glasial ni tak ada air. Kita masukkan air. So, molekul asid etanoik ni dalam bentuk molekul. Bila kita masukkan air, hanya ada 1% sahaja yang membentuk ion. Selebihnya masih bentuk dalam molekul. Sebab tu dia panggil asid lemah. Sebab dia mengion separa. Separa ni sedikit sahajalah. Bukan separuh Separa maksudnya ada tapi bukan semua. Okey. Kita tengok pula dekat sini. Perbandingan nilai pH asid kuat dan asid lemah. Okey, ayat dekat sini. Contoh soalan ni. Asid kuat dan asid lemah mempunyai dengan kepekatan yang sama. Dengan syarat dia kepekatan dia adalah sama mempunyai nilai pH yang berbeza. Disebabkan kepekatan ion H plus yang berbeza. Okey, contoh soalan dekat sini. Nilai pH asid hidroklorik 1 mol per dm padu. Ini kepekatan dia.
ialah 1. Nilai pH dia 1.0. Nilai pH asid etanoik kepekatan 1 mol per dm padu. Nilai pH-nya 3. Soalan akan tanya, terangkan mengapa nilai pH asid ini berbeza sedangkan kepekatan yang kita tengok dekat sini adalah sama. So, jawapan awak akan bagi tahu kat sini. Okey, kat sini dia boleh bagi 4 markah dekat awak. Soalan macam ni biasanya. Okey, poin yang pertama awak akan cerita asid hidroklorik adalah asid kuat manakala asid etanoik merupakan asid lemah. Okey, so kadang-kadang dia bagi 3 yang ini dia boleh gabunglah markah yang sama. So, tengok markah lah. Okey, asid hidroklorik mengion lengkap dalam air. Mengion lengkap. Mesti ada dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Ini adalah maksud untuk asid kuat. Okey, manakala asid etanoik mengion separa dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Ini pula adalah maksud untuk asid lemah. Okey, kalau markah ada 2 atau 3, yang ini dengan yang ini salah satulah kamu boleh tulis. Tapi tak salah kamu tulis lebih poin dia. Okey, lepas tu baru kita buat ayat ni. Semakin tinggi kepekatan ion hidrogen, semakin rendah nilai pH. Kalau kamu ingat lagi yang lepas, okey, pH sama dengan negatif log kepekatan H. Okey, ion hidrogen. Okey, so dia dapat nilai pH dia rendah bila kepekatan ion hidrogen dia tinggi. Okey, jadi nilai pH asid hidroklorik adalah lebih rendah berbanding nilai pH asid etanoik. Disebabkan oleh kepekatan ion yang berbeza. Okey, ini cara nak jawab soalan bila dia tanya berkaitan dengan perbezaan nilai pH. Okey. Next, kita tengok pula alkali kuat dan alkali lemah. Okey, kekuatan alkali juga bergantung kepada darjah penceraian atau pengionan alkali dalam air. Samalah. Okey, apa itu alkali kuat? Okey, alkali kuat adalah alkali yang mengion, sama ya, mengion lengkap dalam air menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang tinggi. Alkali fokus pada ion hidroksida. Okey, darjah pengionan alkali kuat dalam air adalah tinggi. Okey, apa itu alkali lemah? Okey, dah dapat dah jawapan awak rasanya. Merupakan alkali yang mengion separa dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen ion hidroksida yang rendah. Okey, darjah pengionan alkali lemah dalam air adalah rendah. Okey, ni sama macam tadilah. Okey, kita tengok pula contoh alkali kuat. Okey, saya ambil sini natrium hidroksida, alkali kuat yang mengalami penceraian. Penceraian ni sama dengan pengionan ataupun kita boleh gantikan dengan pengionan. Lengkap kepada ion natrium dan ion hidroksida apabila dilarutkan ke dalam air. Hanya ion natrium dan ion hidroksida OH- hadir dalam larutan. So tidak ada molekul Okay, kepekatan ion hidroksida adalah sama dengan kepekatan natrium hidroksida. So maksudnya tinggilah kepekatan ion hidroksida tadi. Okay, persamaan pengionan natrium. So NaOH menghasilkan Na plus tambah OH minus. Okay, persamaan ni saya rasa kamu dah boleh buat lah. Okay, so ini contohnya. Natrium dalam bentuk pepejal kita masukkan, larutkan dalam air. So kita akan nampak ion natrium dan ion hidroksida. Okay, nampak kenapa ada 2? Sebab ada molekul O dan molekul H. Okay, atom O dan atom H kat sini. Sebab tu nampak 2. Dia bukannya molekul lain lah. So ini adalah ion hidroksida yang 2 ni. Okay, contoh lain. Bukan asid ni alkali kuat. Okey, contoh lain untuk alkali kuat. Okey, kalium hidroksida. So ini sama. KOH menghasilkan K plus tambah OH minus. Okey, barium hidroksida BaOH
menghasilkan Ba2 plus tambah 2OH minus. Ini monopotik, ini adalah dipotik. Okey. Kita tengok pula contoh akali lemah. Okey, contoh akali lemah yang biasa kita guna adalah larutan amonia. Akali lemah yang mengalami penceraian separa kepada ion amonium NH4+ dan ion hidroksida OH- apabila dilarutkan ke dalam air. Hanya sebilangan amonium dan ion hidroksida hadir dalam larutan tersebut. Selebihnya masih wujud dalam bentuk molekul. Kepekatan ion hidroksida adalah lebih rendah berbanding kepekatan larutan amonia. Okey, kita tengok macam mana sebab dia adalah proses berbalik. Okey. Okey, tengok darjah penceraian dia lah sama macam tadi lah. So kalau 100 larutan molekul amonia ni hanya 1% saja, hanya satu saja yang akan jadi ion. Yang selebihnya 99 lagi dalam bentuk molekul. Yang ini yang menyebab kepekatan ion hidroksida adalah lebih rendah daripada kepekatan larutan amonia. Okey, samalah yang ni. So gas amonia kita masukkan dalam air. So gas amonia ni dalam bentuk molekul amonia. Okey, masuk dalam air hanya ada 1% sahaja yang akan jadi ion hidroksida dan ion amonium. Molekul yang selebihnya kekal sebagai molekul amonium. Molekul amonia ya. Ion amonium, molekul amonia. Okey. Okey, tengok nilai pH. Perbandingan nilai pH akali kuat dan akali lemah. Samalah macam tadi kita akan buat huraian. Okey, akali kuat dan akali lemah dengan kepekatan yang sama. Syarat dia mesti kepekatan sama. Kalau kepekatan berbeza, mungkin dari situ perbezaan kepekatan dah sebabkan H+ dengan OH- itu berbeza. Okey, mempunyai pH yang berbeza disebabkan kepekatan ion hidroksida yang berbeza. Okey, contoh larutan natrium hidroksida 0.1 mol, pH dia 13. Larutan amonia 0. Ini 0.1 mol empadu, kepekatan dia pH dia 11.1. Terangkan mengapa nilai pH akali berbeza. Ada 4 poin. Okay, poin yang pertama cerita asid kuat, akali kuat, akali lemah. So larutan natrium hidroksida adalah akali kuat manakala larutan amonia merupakan akali lemah. Ceritakan pasal kepekatan ion hidroksida. Ceritakan pasal ion hidroksida. Larutan natrium hidroksida mengion lengkap dalam air menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang tinggi. Ini maksudnya akali kuat lah, kita fokus. Manakala larutan amonia mengion separa dalam air menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang rendah. Ini fokus pada akali lemah. Okay, so buat kesimpulan. Semakin tinggi kepekatan ion hidroksida, semakin tinggi nilai pH. Okey, kenapa? Sebab rumus kita POH adalah sama dengan negatif log OH minus kepekatan ion hidroksida. Okey, dan pH tambah POH sama dengan 14. Ini kamu akan dapat nilai yang kecil POH. Masuk dekat sini sebab kita nak tolak dengan 14, pH dia akan jadi lebih besar. Okey, jadi kesimpulan dia jadi nilai pH larutan natrium hidroksida adalah lebih tinggi berbanding dengan larutan pH larutan amonia. Okey, konsep dia ada 4 poin ni kena ingatlah untuk kamu jawab soalan base pada perbezaan nilai pH. Okey, ada soalan nak tanya saya sebelum saya masuk sifat kimia pula? Ada? Okey, tak adalah kot. Okey, semua nanti kalau tak faham tu boleh tanya kemudian lah. Kita tengok pula sifat-sifat kimia asid dan alkali.
Okey, yang ini kita tak buat eksperimen, kita tak sempat lagi nak buat. Nanti bila dekat ke lapangan kita akan buat lah. Okey, tengok sini. Pernahkah anda mengembangkan belon dengan menggunakan cuka dan serbuk penaik? Okey, yang ini ada kat rumah, kamu boleh buat nanti. Okey, apakah pengembangan belon sememikian berkait rapat dengan sifat kimia asid? Cuka ni adalah asid, serbuk penaik ni adalah base ataupun alkali lah. Okey, cuba tengok dekat sini. Okey, kita masukkan ataupun kamu boleh buat macam gunung berapi lah. Dia akan jadi pembuakan. So, dekat sini dia akan bebaskan gas karbon dioksida. Ada cuka, okey, dalam ni ada serbuk penaik, kamu turunkan dia, belon ni akan kembang. Boleh cuba buat dengan adik-adik kamu. Tak payahlah guna kelalangkon ni, kamu boleh guna botol sahaja. Make sure penutup dekat sini rapat lah. Jadi kamu akan nampak pengembangan belon tu akan kembang. Dalam ni ada gas karbon dioksida. Okey, nak uji karbon dioksida kita gunakan air kapur. So air kapur akan jadi keruh lah. Okey, kita tengok dulu yang ini. Okey, sifat asid. Okey, sifat asid dibahagi kepada dua iaitu sifat fizik dan sifat kimia. Okey, awak dah belajar pasal asid ni sebenarnya sebelum ni. So awak dah tahu sebersikit lah. Okey, tengok balik sifat asid. Sifat fizik asid. Okey, berasa masam, menukarkan warna kertas litmus biru lembap kepada merah. Mesti ada lembap sebab dia mesti ada air. Ataupun dengan larutan asid. Tak ada masalah lah, larutan asid tu ada air dalam tu. Dan nilai pH kurang daripada 7. Okey, sifat kimia asid adalah sifat yang merujuk kepada tindak balas antara asid dengan bahan lain. So kat sini kita ada 3, tindak balas dengan base, tindak balas dengan logam reaktif, tindak balas dengan logam karbonat. Okey, so kita akan tengok pertama tindak balas asid dengan base. Okey, tindak balas asid dengan base tadi yang saya sebut tadi lah. Contohnya cuka dengan apa tadi? Cuka dengan serbuk penaik ni. Okey. Kita tengok dulu. Okey, sekarang saya gunakan kuprum 2 oksida dengan asid sulfurik. So asid sulfurik itu kita panaskan, kita masukkan 1 spatula ataupun berlebihan untuk kuprum 2 oksida. So kita campurkan sahaja. Lepas tu kita kacau. Okey, larutan ni kita turas. Okey, kita turaskan dia. Okey, kita turas kat sini. Okey. Lepas tu dekat sini adalah baki turasan ni adalah kuprum 2 oksida yang berlebihan, yang tak larut lah. Okey, di bawah ni hasil turasan adalah kuprum 2 sulfat. Okey, mesti tertanya macam mana kita buat dapat tahu ini adalah tindak balas persamaan yang pernah kamu buat. Kuprum oksida tambah asid sulfurik menghasilkan kuprum sulfat dan air. Lepas dapat tu, kita nak tengok garam, kita panaskan, masukkan dalam mangkuk penyejat, panaskan sehingga 1/3 baki, sehingga tepulah. Hasil turasan dipanaskan hingga 1/3. Kita tengok panas direct ni awak tak boleh letak kasar dawai kat sini, tak boleh letak yang ni lah. Kita cuma letak tungku kaki 3 ataupun segitiga tanah liat. Okey, selepas dapat tu kita biarkan dia sejuk. So kita akan dapat hablo garam. Ini adalah garam kuprum sulfat. Okey. Okey, tindak balas antara asid dengan base menghasilkan garam dan air. Okey, so tengok dekat sini. Asid tambah base menghasilkan garam dan air. Okey, so sambil saya cuba buat dekat sini, awak pun kena cuba juga. Okey, dekat sini saya tulis balik persamaan dia. Asid kita H2SO4 tambah CuO. Okey, macam mana nak dapat hasil sebenarnya ni? Okey, hari tu kita dah buat persamaan sepatutnya. Okey, kita pisahkan dua ion positif dan ion negatif. Okey, lepas tu kita hasilkan ion positif ni bertemu dengan ion negatif. So dapat CuSO4 dan mesti air adalah H2O. H dengan O.
So, dapat hasil yang pertama. Okay, sekarang, saya nak nanti awak cuba buat juga. Okay, kita ada HCl bertindak balas dengan kuprum oksida. Apa hasilnya? Kamu buat dalam nota kamu lah. Okay, kalau tak tahu boleh tanya saya. HNO3 tambahkan dengan NaOH. Okay, H2SO4 tambahkan dengan 2NH3. Okay, bukan 2 lah. H2SO4 tambah dengan, ini dah jadi persamaan nanti. Okay, so ada 3 ni saya nak awak cuba. Okay, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. So, nanti cuba buat persamaan ni. Okay, boleh tanya saya kalau tak tahu. Okay, nanti petang sikit pun saya bagi jawapan yang ini. Okay, so hasil dia mesti garam apa tambah air. Okay, dia mesti macam tu. Yang ni pun sama, garam apa. Sebenarnya dah nampak garam tambah air. Ni buang H, buang OH. So, dah dapat nama dia. Yang ni pun H. Okay, yang ni bukan ni. Amonia sulfat ni bukan. Saya padam amonia sulfat ni. Amonia sulfat ni dia tak akan dapat garam dan air. Amonia sulfat ni bahan lain. Okay, 2 tu saja cukup. Okay, ni dah nampak hasil semualah. Kamu boleh cuba nanti. Okay, tengok pula tindak balas asid dengan logam yang reaktif. Logam reaktif ni logam yang atas lah, bahagian atas. Okay, contoh kat sini kita gunakan asid hidroklorik dengan zinc. Tu sama, panaskan asid hidroklorik sedikit bukan panas betul. So, kita panaskan sikit supaya dia mudah larutkan zinc tu. Okay, so kita masukkan serbuk zinc. Lepas tu kita buat benda yang sama. Sebab dia hasilkan garam larut dekat sini. So, kita turas. Okay, zinc yang berlebihan ni kita akan dapat dekat atas sini. So, kita buanglah yang ni. So, kita nak hasil turasan. Hasil turasan ni kita panaskan 1/3 larutan. Kemudian kita dapat hablo garam. Hablo garam kat sini adalah zinc klorida. Okay, so dekat sini tindak balas antara asid dengan logam reaktif menghasilkan garam dan gas hidrogen. Okay, boleh? Okay, tengok dekat sini. So, logam reaktif hasilkan garam dengan gas hidrogen. Okay, tengok saya buat persamaan ni pula. Okay, asid kita adalah HCl tambah logam reaktif adalah zinc. So, hasil dekat sini kita buang H sahaja. So, sini akan jadi H2. Ini adalah ZnCl2. So, letak 2 dekat sini. Okay. Jelas. Sama juga. Yang ini saya bagi latihan untuk kamu buat persamaan. Okay. Yang pertama persamaan kamu buat adalah HNO3 dengan magnesium. Yang ini H2SO4 dengan aluminium. Okay, so selesaikan 2 lagi lah yang ni. Sama macam tadi cuba buat. Okay, saya bagi clue siap-siap lah. Hasil akhir mesti tambah H2. Tambah H2. Keluarkan hidrogen. Gabungkan 2 ni bentuk saja. Okay, yang okay, so lagi satu ni saya lupa nak cakap dekat awak. Okay, so dekat sini tindak balas ni akan hasilkan gas hidrogen. Gas hidrogen betul? So, gas hidrogen ni kita boleh uji dengan kayu uji menyala. Cara dia, masukkan serbuk zinc dalam tabung uji, masukkan asid sulfurik, masukkan serbuk zinc, kita tutup dulu. So, gas yang terkumpul adalah gas hidrogen. So, kita masukkan kayu uji menyala, bunyi pop akan terhasil. Nanti bila dah masuk sekolah, nanti kita akan buat yang ni lah. Kita boleh buat semua eksperimen tu, nanti kita buat lah. Okay, awak akan tengok hasil bunyi pop akan terhasil. Okay, masukkan kat dalam ni sebab gas hidrogen ada dalam ni. Okay. Tengok pula tindak balas yang ketiga. Tindak balas asid dengan logam karbonat. Okay, masukkan asid. Masukkan ketul mama dulu. Lepas tu kita masukkan asid. Okay, kita tunggu tindak balas. So, tindak balas ni akan mengeruhkan air kapur. Apa yang mengeruhkan air kapur? Ia adalah karbon dioksida.
Okey, jadi tindak balas asid dengan logam karbonat menghasilkan garam, air dan gas karbon dioksida. Ada 3 benda. Okey, ada 3 benda ya. Asid tambah logam karbonat menghasilkan garam, air dan gas karbon dioksida. Dan so karbon dioksida ni kita uji guna air kapur sahaja. Okey, saya tunjuk contoh yang ni. Asid kita HNO3 tambah ketulan mamar ataupun logam karbonat logam CaCO3 menghasilkan, okey, garam kita tak tahu lagi tapi yang ini kita tahu. Tambah air tambah CO2. So saya akan keluarkan, apa yang saya akan keluar daripada persamaan ni? Okey, CO2 tinggal satu O ni akan gabung dengan H. So yang tinggal adalah kalsium nitrat. So jawapan dia akan jadi Ca kurungan NO3 tutup kurungan 2. Sebab kalsium cas 2 positif. Kat mana letak? Letak dekat sini 2. Barulah hidrogen ada 2. Barulah seimbang. Okey, so kerja kamu juga. Untuk yang ini, asid logam ni saya nak HCl tambah CuCO3. Yang kedua, NO3 tambah MgCO3. Okey, ni kamu buat Dan juga akhir sekali H2SO4 tambah ZnCO3. Okey, cluenya samalah. Awak keluarkan air, keluarkan karbon dioksida dulu. Saya tunjuk yang akhir sekali sahaja. Tapi saya tak buat penuh lah. Okey, contoh yang ni. So, saya keluarkan air. So, keluarkan air. So, O1 kat sini, H2. Satu lagi saya keluarkan karbon dioksida, CO2. So, yang tinggal adalah 1, 2. Kita gabungkan dapat garamnya. Okey, so kita akan dapat garamnya lah. Dalam ni pun ada garamnya ya. So, samalah kalau kita nak buat tadi, kita akan buat turas macam tadi juga. Kita akan turaskan dia, ambil air tadi. Air tadi kita akan panaskan hingga 1/3. Lepas tu kita biar sejuk pada suhu bilik, dia akan menghablur. Okey, so itu adalah tajuk untuk logam asid dan nak balik asid lah. Okey, tengok pula sekarang sifat alkali. Okey, sifat alkali. Ada berapa banyak sifat alkali? Okey, sifat alkali dibagi kepada 2 juga, iaitu sifat fizik dan sifat kimia. Tengok balik sifat fizik alkali. Okey, alkali ni dia berasa pahit dan licin apabila disentuh. Okey, dia rasa pahit yang tadi rasa masam, yang ni rasa pahit. Menukarkan warna kertas litmus merah lembap kepada biru. Nilai pH dia lebih daripada 7. Okey, sifat alkali, so tindak balas antara alkali dengan bahan lain. Yang pertama tindak balas alkali dengan asid. Yang kedua alkali dengan garam amonium. Okey, garam amonium tadi. Yang ketiga tindak balas alkali dengan ion logam. Ion logam ni sebarang ion lah, natrium, magnesium dengan ion lain lah. Okey, mesti ada pasangan dia lah. Okey, so kita tengok tindak balas yang pertama. Tindak balas asid dengan natrium hidroksida. Ini kita buat contoh asid lemah. Asid benzoik dengan natrium hidroksida. Okey, sama kita panaskan sedikit. Yang ni tak perlu panaskan lah sebab asid ni dia akan tindak balas terus. So kita larutkan sahaja, kacau dia. Lepas dapat tu kita turas benda yang sama. Lepas turas tu kita panaskan hingga 1/3 dan akhirnya kita biar sejuk ataupun menghablur pada suhu bilik. Okey, tindak balas alkali dengan asid menghasilkan garam dan air. So ini akan dapat garam dan air. Okey. Okey, contoh. Saya lupa nak bagi contoh. Okey, yang ini kan saya akan buatlah asid benzoik. Okey, akali dulu NaOH tambah C6H5COOH. Okey, kita tak tahu garam dia apa. Bukan tak tahu, awak je lah yang tak tahunya kan. Sebab ini saya dah biasa dah, so saya tahulah. Ambil H dengan OH ni. So, sini kita tambah dengan air. So, baki ni kita gabung sahaja. So, jadi C6H5COO
Na. Okey, ini adalah ion benzoat C6H5COO, cas negatif, H plus, casnya positif. Digabungkan macam tu. Okey, jadi sama juga kerja untuk awak. Okey, saya nak awak buat yang mudah je lah. Okey, saya bagi satu saja kat sini. Okey, KOH tambah H2SO4. Okey, boleh buatlah nanti. Okey. Okey, tak apa, nanti kalau tak sempat salin nanti saya akan hantar video ni balik. Awak boleh tengok balik video ni dan tengok fokus pada soalan lah. Okey, so sekarang tindak balas alkali dengan garam amonium. Okey, so masukkan serbuk amonium dalam larutan natrium hidroksida. So kita masukkan, kita panaskan supaya tindak balas tu lengkap. Okey, lepas tu kita masukkan kertas litmus lembap sebab kita nak check gas amonia yang terbebas. Okey, so tindak balas alkali dengan garam amonia menghasilkan garam air dan gas amonia. Okey, so yang ini contoh dia, garam, air dan gas amonia. Okey, sama juga saya tunjuk contoh dekat sini. Okey, alkali kita adalah NaOH. Okey, garam amonium adalah NH4Cl menghasilkan, okey, garam kita tinggal dulu, air kita tahu H2O, gas amonia kita tahu NH3. So NH3 ni saya dah keluarkan. Ada H dia satu kat sini dengan Cl kan. Okey, H ni akan gabung dengan NaOH. So garam yang kita dapat adalah NaCl. Okey, jelas cara nak buat. Okey, yang ini pun sama, saya akan bagi dekat awak satu lah. Satu je cukup kot. Okey, saya bagi barium hidroksida tindak balas dengan amonium klorida. Okey, so hasil dia carilah. So mesti keluarkan yang ini dulu untuk mudahkan awak. Sebab tu awak kena tahu itu tindak balas antara apa dengan apa. Mudahlah, kalau tak nanti awak tak tahu nak cari jawapan. Okey. Okey, yang last sekali tindak balas alkali dengan ion logam. Ion logam kat sini kita gunakan adalah kuprum sulfat. Kuprum ni logam. Okey. Contoh dekat sini, kita ambil larutan natrium hidroksida dengan larutan kuprum 2 sulfat. Kita dapat terus garam, mendahkan garam. Mendahkan garam kat situ Okey, so tindak balas alkali dengan ion logam menghasilkan mendahkan hidroksida logam tak terlarutkan dan kation dari alkali. Okey, dia tak wujud dalam kation lah sebab dia ada pasangan dekat sini. Ini kita panggil penguraian ganda 2. Okay, contoh, alkali tambah ion logam menghasilkan hidroksida logam tak terlarutkan dan juga kation daripada alkali. Okay, contoh alkali dekat sini kita guna NaOH. Ion logam dekat sini kita guna CuSO4. Okay, menghasilkan. Okay, so kita pisah dua ni saja. So sekarang dia akan jadi natrium sulfat Na2SO4 tambah Cu(OH)2. So sini mesti letak 2. Okey, yang tak larut adalah yang ini. So ini adalah mendahkan biru. Okey, yang ini saya tunjuklah dekat awak. Okey, satu lagi contoh yang kita boleh buat adalah natrium hidroksida. Saya guna natrium hidroksida juga NaOH adalah alkali tambah logam. Kata ion logam adalah ferrum FeSO4, ferrum sulfat. So sini akan jadi, saya pisahkan tengah ni. So akan jadi natrium NaSO4 sini 2 menghasilkan tambah Fe(OH)
2. Okey, sini 2. Nanti kamu akan belajar natrium sulfat, semua garam natrium, anak, kalium, dia larut dalam air. Itu tajuk garam ni kita akan belajar selepas ni. So ini larut, yang ini tak larut. Ini adalah mendakan hijau. Ni mendakan mendakan hijau. Okay, saya tulis elok-eloklah mendakan ni. Ini adalah mendakan hijau. Okey, so ini warna dia hijau. Warna-warna garam pun awak kena ingat. Ini akan hasilkan 2 garam lah. Satu garam larut, satu garam tak larut. Tindak balas ni dinamakan juga tindak balas. Tindak balas penguraian ganda 2. Kenapa? Sebab dipisahkan dua-dua, digabungkan sebelah. Okey. Okay, so ini adalah semua sifat-sifat kimia yang kita belajar. Asid tambah base menghasilkan garam dan air. Asid tambah logam reaktif menghasilkan garam dan hidrogen. Asid tambah karbonat logam menghasilkan garam, air dan karbon dioksida. Alkali tambah asid hasilkan garam dan air. Yang ini boleh masuk juga kat sini sebab dia ada alkali dan asid lah. Okay, alkali tambah garam amonia menghasilkan garam, air dan gas amonia. Asid tambah, alkali tambah ion logam menghasilkan hidroksida logam, tak terlarut dan kat ion daripada alkali. Okay, so itu sahaja. Okay, so latihan awak buat buku teks muka surat 155 dan 151 dan 158. Yang lepas yang belum hantar, sila hantar nanti cikgu semak. Kalau tak, saya tak tahu kamu betul tak cara buat cara tulis. Okey, so buat latihan kenduri 6.3 dan 6.4. Kejap lagi cikgu akan bagi link untuk dua-dua tajuk ni, untuk 6.3, 6.4 untuk kamu buat quizzes. Kejap je lah quizzes ni. Okey. Ada soalan nak tanya saya sebelum saya berhenti? Ada soalan nak tanya? Kalau ada nak tanya, boleh tanyalah. Okey, kalau tak ada, ada nak tanya? Tak ada cikgu. Okey, kalau tak ada, so saya akan berhenti dekat sini dulu.